Famous lah dia ni. Famous lah. Oh, okay. Ni Mak Jerung. Perlindungan takaful untuk make sure hutang dia dilupuskan. Kalau dia meninggal sebab tarikh mati tak tahu kan. Tarikh cacat tak tahu, tarikh sakit tak tahu kan. Simpan tu nak simpan kat mana? Kan? Nak jadikan habit. Gaji masuk simpan. Okey. Kalaulah orang ni tak ada tabiat menabung, lupakanlah untuk melabur. Yelah, kalau kau tak ada duit, kau nak tahan melabur apa benda? Ya, betul. Tu kita nak bekerja, betul kan? Betul. So jadinya kalau umur panjang, kita nak kena urus kewangan kita. Kalau umur panjang, sakit pula, cacat pula, apa kan? Kena urus juga, kan? Bila kita restructure kewangan kita ni, banyak kan kita punya dosa-dosa kewangan tu kan. Kita nak back to root balik, berubah lah. Maknanya kita ditipu lah. Oh, tipu? Ditipu lah. Siapa yang sign? Yelah, masa kita sign banyak tu. Tapi ada klausa dia, tapi bergantung kepada perubahan OPR. Kereta yang sesuai untuk kita beli adalah kereta yang 12 bulan gaji. Itulah harga kereta yang layak kita beli. Macam saya MJ dengan dulu boyfriend kan. Kami nak kahwin, kami berusaha buat pendapatan tambahan. Nak kahwin cepat. Kan? Memanglah. Saya laburkan dalam satu konon-kononnya virtual bank. Virtual. Dorong kita punya pendapatan tu nak simpan, macam mana kita nak melabur. Ini paling penting. Kita nak simpan ke kita nak labur? Assalamualaikum. Welcome to Hitam Putih, borak santai yang dibawakan oleh Usanita. Hari ini kita bersama juga lagi dengan Datuk Roshamno. Datuk nah. Datuk. Ni selalu orang kata dengar ada pangkat ni Datuk ni orang mesti kata orang kaya. Tak, Datuk ni anugerah. Yalah, tapi penganugerahan tu diberi kerana apa? Kerana pencapaian, kita bantu orang ke apa ke, pencapaian tapi orang bagi Datuk. Sebenarnya Datuk tu macam kadang-kadang budak-budak orang muda selalu pun ingat orang kata Datuk ni mesti banyak duit ni, Datuk ni mesti duit saving banyak ni, pelaburan banyak ni. Ada juga macam Datuk ni macam biasa-biasa saja kan. Dia tak ada kan. Saving ni sebenarnya bergantung juga siapa yang boleh buat saving. Kadang-kadang okey Datin, bagi saya duit ni sebenarnya bukanlah nak menunjukkan duit. Kaya tu bukan kata kaya tu kena banyak duit. Kaya ni ada juga orang kata kaya budi bahasa. Betul. Kaya. Datin nak tak 2 juta saya bagi? Nak lah. Takkanlah 2 juta Datuk bagi saya. Serius nak. Ada kawan saya, dia buta, dia nak mata Datin. Dia bayar 2 juta. Tapi sanggup tak nak bagi? Sanggup tak? Maknanya kita ni semua kaya. Tapi kalau Datuk tanya soalan tu, kalau daripada awal tu Datuk dah jelaskan, nak tak 2 juta tapi kena tukang mata. Ramai orang cakap tak nak. Tak nak. Tapi kalau nak kaya, senang je. Dan ramai juga orang kaya tapi menipu. Ramai. Jadi yang menipu ni macam mana hukum dia kaya? Memanglah kau kaya tapi kau bahagia tak? Sebab kekayaan ni sebenarnya dia bawa kepada kebahagiaan. Kebahagiaan, betul. Kalau kaya tapi tak ada kebahagiaan, macam mana? Jadi kadang-kadang kita nak kaya ni Datin, kita kena pandai macam mana kita nak dorong kita punya pendapatan tu, nak simpan, macam mana kita nak melabur. Ini paling penting. Kita nak simpan ke kita nak labur? Itu tajuk kita pada hari ni, pelaburan atau menabung. Yang mana satu? Kalau macam saya suka pelaburan. Pelaburan Yalah, tapi ramai orang cakap pelaburan tu berisiko. Datin, hidup kita ni risiko. Hitam putih. Hidup kita, kalau katakan kalau tak nak berisiko, tak apalah, kau menabung je lah. Simpan je lah. Tapi janganlah jealous dengan orang lain yang telah berjaya. Dan orang yang berjaya tu tak semestinya dia terus berjaya. Ada yang kecundang di tengah jalan, kemudian dibangun balik untuk berjaya. Tapi yang sekarang ni, yang lately ni Datuk, yang banyak juga ada kat media sosial, yang ramai orang dapat pendedahan tentang pelaburan forex. Tu aku tak pandai. Kan? Yang tu ada orang kata betul, ada orang kata tak betul. Forex ni sebenarnya kena pelajaran lah. Kena ada ilmu. Sebab forex ni tak tahu dari segi agama dia okey tak okey kan. Macam dia tak ada perniagaan. Kita beli mata wang, lepas tu kita jual balik, kita trade balik. Tapi Datuk pernah ingat tak dulu pada satu ketika ada Bitcoin? Itu apa, cryptocurrency. Sekarang pun ada. Masih ada? Ada. Saya pun pernah terkena kat tu. Yang tu Datuk ada? Ada. Ada berapa juta? Dah tak ada dah. Dulu saya ada 75 Bitcoin. Kenapa benda tu jadi tak betul pula? Sebab
ilmu. Yelah, Saya kalau masa kata benda tu ada saya ilmu. saya beli, lepas tu saya laburkan dalam satu konon-kononnya virtual bank. Virtual. Yes, Virtual Bitcoin bank. is a virtual bank. Tak, saya bukan virtual. Bitcoin tu virtual currency. Jadi saya ambil currency Bitcoin saya labur ke dalam virtual bank. Lalu bank tu hilang. Bank tu bagaimana? Bank tu hilang. Dah virtual. Kena tipu. Kena scam. Faham tak? Dia dapat saya punya Bitcoin tu. Kalau sekarang saya ada 70 Bitcoin, don't ever come beside me. Oh yeah. You really belagak lah. Tu pasal lah tak dapat. Agaknya lah, kan. Sebab belum apa-apa lagi dah fikir dah. Bila virtual dalam pelaburan online ni, kita kena kaji betul dok. Dan banyak orang kena tipu. Ramai, Scammer banyak. Banyak sangat-sangat. Banyak sangat. Sebab tu pelaburan ni kena ada ilmu. Kena cari orang yang ada ilmu. Kita telefon lah. Jap. Aku telefon. Cuba Datuk call. Aduh, siapa? Asyik aku dengan kau je bercakap Datin. Aku tak pandai benda ni kan. Kita pun nak ilmu ada ni. Saya tengok kat dalam TikTok ni. Siapa dia tu? MJ. Bukan mak janda. Apa tu? MJ bukan Michael Jackson. And then? Kejap, apa nama dia? Famous lah dia ni. Famous lah. Oh, okay. Ni Mak Jerong. Oh, Mak Jerong. Mak Jerong. Aku tak tahu kenapa dia panggil dia Mak Jerong. Kau orang boleh call tak Mak Jerong? Sekejap. Cuba call. Aku tunggu lah sekejap. Kita rasa dia orang yang sesuai untuk kita nak cerita pasal topik hari Kau ni. try tengok Mak Jerong ni. Kalau dia boleh datang, kan, aku tunggu. Kita sambung benda ni Kang. Petang Kang kita sambung. Kalau dia datang, kita sambung petang Kang. Kan? Bagi Mak Jerong tu datang. Kita break dulu sekarang. Boleh tak kita break dulu? Kan bila Mak Jerong tu dah datang, kita sambung dengan dia. Boleh Pelaburan ke menabung? Okey, kita break dulu. Okey. One eternity later. Okey, alhamdulillah dapat juga kita berjumpa dengan MJ. Tu tadi minta maaf MJ, tadi sebenarnya kita orang dah shoot pagi tadi. Kita dah shoot pagi tadi, lepas tu kita orang blank ni pasal pelaburan. Kita tak ada ilmu yang cukup pasal jadi pasal saya ni. pun duk scroll, lepas tu nampak MJ, ingatkan mak janda. Kalau mak janda macam ni, ada tek lalat macam ni, baik ni macam ni kan. Datuk ni ada je kan. Rupanya MJ tu Mak Jerong. Kenapa Mak Jerong? Tak. Terima kasih datang ni. Okey, sama-sama Datuk. Terima kasih juga kerana invite MJ untuk sesi pada hari ni, insyaAllah. Suara husky. Nyanyi belum tentu sedap. Nyanyi belum tentu sedap. Belum tentu. Okey, kita tengah cakap pasal pelaburan ataupun menabung. Dalam hidup ni, yang mana satu bagus? Melabur atau menabung? Kalau nak perbezaan ayat tersebut kan, kalau nak cakap orang kalau dia tak ada habit menabung, lupakanlah melabur. Repeat sekali lagi. Kalaulah orang ni tak ada tabiat menabung, lupakanlah untuk melabur. Yelah, kalau kau tak ada duit, kau nak tahan melabur apa benda? Ya, betul. Apa benda pada tadi kita tak boleh fikir benda ni? Saya fikir pada pagi tadi. Sebab tu saya cakap ada orang dia cakap dia nak menabung, tetapi dia nak play safe, dia tak nak pergi ke pelaburan. So dia menabung je. Mungkin dia takut kerana tak ada ilmu mungkin. Tapi nak bercakap tentang rakyat Malaysia, educate untuk menabung tu perlu kita perjuangkan dulu. Sebelum kita bercakap tentang melabur. Sebab biasanya kalau konsistensi menabung tu tak ada, yang dia labur tu tanpa ilmu, dia akan lebur. Nah, itu yang tadi tu Tok. Tapi kebanyakannya banyak orang dah menabung. KWSP tu menabung lah. Itu force tabung. Force tabung. Tabung terpaksa. Tabung terpaksa. MJ bersyukurlah juga dekat Malaysia ni kerana ada KWSP. Ada KWSP. Dan kekhawatiran MJ kepada usahawan. Ramai usahawan tak carum KWSP. Yang bekerja sebab compulsory. Majikan kena carum. Kalau tak majikan kena penalti. Betul. Kan kita bersyukur dekat part orang yang makan gaji kerana ada paksaan KWSP. Betul. Setidak-tidaknya ada reserve. Kalau kita tengok PKP kan, finally duit itulah juga yang dikorek kan. Betul. Dan sebab itu juga yang kita tabiat dapat. menabung tu tak wujud sebenarnya. Yang KWSP tu terpaksa Datuk. Jadi kalau dari segi you tengok lah, dari segi macam mana orang nak pupuk minat menabung tu? Okey, bermacam-macam alasan lah dari Datin kan. Dia orang akan cakap macam mana nak menabung, harga barang naik kan. So isu pertama dia adalah punca pertama, kewangan ni bermasalah. Kenapa orang tak boleh menabung? Kerana tak ada formula urus gaji seawal gaji pertama.
Maksudnya orang semua-semua ni kat Malaysia ni kan, gaji pertama ni macam mana nak urus kan? So formula tersebut bermula dengan simpan dulu baru belanja. Isunya kita punya culture belanja dulu baru simpan kalau ada. Itu sebab culture dia bila first gaji kita dah fikir. Sama je budak-budak juga yang dapat PTPTN kan. Kadang-kadang dia orang tak bayar benda tu untuk belajar dulu. Dia orang fikir next PTPTN masuk aku nak beli apa. Sebab mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi, contoh lifestyle kan. Yes. So isu dia utama dia adalah pengurusan kewangan lah sebenarnya. Pengurusan kewangan. Bagaimana untuk menguruskan kewangan dengan sebaik-baiknya? Okay. Ini general. Tak kira kau orang anak orang kaya ke, orang kaya ke, B40 ke, macam mana untuk menguruskan kewangan dengan sebaik? Formula mengurus kewangan ni sebenarnya adil. Tak kira lah B40 ke, M40 ke, T20. Right? Sebab konsep menyimpan dulu baru belanja tu, apa yang perlu kita simpan, berapa yang perlu kita simpan, kan? Okay, so dapat gaji kasar ke gaji bersih? Yang masuk kat poket kita ni, yang masuk kat dalam account kan? Gaji bersih lah Datin kan. Daripada gaji kasar tu apa yang ditolak? Yang ditolak kita boleh SP, Alhamdulillah dah put aside kan. Ada 11% bahagian pekerja, 13% daripada majikan. At least 24% tu dah put aside. Alhamdulillah. Kan tabiat konsistensi tu wujud sebab terpaksa. Lepas tu tolak apa? Zakat, tolak sukso, tolak EIS kan. Dan siapa yang layak untuk dikenakan cukai akan tolak PCB. Itu daripada gaji kasar kan. So dapatlah gaji bersih. Nama je gaji 10,000 gaji kasar, tapi yang masuk mungkin 8,000 lebih. So macam mana nak urus yang 8,000 lebih tadi tu kan. Okay, so programming tu sangat penting. So bila kita programkan, kena simpan dulu. So berapa yang nak kena simpan? Simpan tu nak simpan kat mana? Kan nak jadikan habit. Gaji masuk simpan. Okay. So yang MJ create this formula, yang MJ rasa logik kepada rakyat Malaysia adalah simpan 10% simpan dan lindung. Simpan dan maksimal. Tak kisah gaji kau 2,000 ke, 10% simpan. 10% simpan dan lindung. Simpan dan lindung. Simpan dan lindung tu apa yang dia maksudkan? Okay, sebab permulaannya kan ramai orang tak ada emergency fund. Bank Negara mengeluarkan statistik 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan wang kecemasan seminimum 1,000. Tak ada. So bayangkan yang 16 million yang bekerja, yang generate income, tak ada RM1,000. So jadinya bila tak ada wang kecemasan, kita kena ambil takaful dulu. Kan? So sambil kita membina wang kecemasan, kita kena ada simpan dan lindung. Bermaksud seorang ketua keluarga paling utama. Bukan semua nak kena start. Bila kita restructure kewangan kita ni, banyak kan kita punya dosa-dosa kewangan tu kan. Kita nak back to root balik menggunakan formula yang betul. Nak muhasabah diri ni kan. So jadinya kita mulakan dengan ketua keluarga dulu. Sebab ketua keluarga yang earn income. Betul. So dia ambil lah contoh pelindungan takaful untuk make sure hutang dia dilupuskan. Kalau dia meninggal, sebab tarikh mati tak tahu kan. Tarikh cacat tak tahu, tarikh sakit tak tahu kan. So portion tu kena ada. Mula dulu dengan ketua keluarga, driver dengan co-driver. Kalau isteri pun menyumbang kepada ekonomi keluarga. So simpan dan lindung, jangan lebih 10%. Maknanya setiap Jangan orang lebih. Jangan lebih. Apa pula duit aku? Jangan lebih sebab itu baru portion simpan dan lindung. Ada portion lain pula. Yes. Dia banyak kategori. So mungkin 20% adalah simpan dan labur. Maknanya 10 hanya untuk simpan dan lindung. Lagi 20 adalah simpan dan 20 labur. 20 tu minimum. Lebih minimum. Lagi bagus. Okey, apa yang dimaksudkan simpan dan labur? Simpan dan labur maksudnya macam mana kita nak growkan duit nak kita tu kan. Penambahan. Tapi dia punya step, dia punya SOP mesti mulakan dulu simpan dan labur tu di tempat yang kurang risiko. Contoh ASB, tabung haji kan. Dia belum masuk gelanggang labur sebenarnya. Sebab risiko ni, pelaburan ni dia ada low, medium dengan high. Kan? So bila kita tak ada ilmu, pergi dekat low dululah. Yang prinsipal tak hilang. Kita letak emergency fund kita dekat ASB, dekat tabung haji. Sebab prinsipal tak tapi hilang. dia punya dividen sikit. Okey, sebab ilmu kita pun tak banyak mana. Saya pernah tengok MJ cakap, kalau masuk kat dalam Amanah Saham Nasional dapat 5%, belum tolak zakat. Lepas tu tinggal dapat 2.5% saja. Okay. Buat apa? So jadinya kita tak nak labur yang disangkakan labur jadi lebur, because kita belum lagi masuk
kelas. Belum belajar tentang pelaburan. Paling tidak ini kira selamat lah. Ni pelaburan dijamin oleh kerajaan. Sebab ni MJ kategorikan kalau ASB tabung haji ni adalah kategori simpan dulu. Dia belum masuk labur pun. Sebab ASB tabung haji sebenarnya bolehlah setidak-tidaknya cover inflasi. 3%. Ni belum cerita lagi Datuk, kita serve loan. Financing kita, rumah berapa dah? Kereta dah berapa dah? Inflasi 3. Rumah katakan 4, dah 7. Betul. Kereta 3, dah berapa? 10. Siapa yang ada personal loan lagi? Betul. Siapa yang ada credit card lagi 18%? Anak belajar lagi. Ya. Tiap tahun beranak. Betul. Aduh, beranak ini semua liability. Ya. Liability lah. Dia boleh jadi pelaburan kalau dengan cara yang betul lah. Anak tu kan. Dia ajar dengan betul. Kan. So jadinya. Tapi itu pelaburan jangka panjang. MJ. Itulah. Daripada Pahala Datuk, pahala. Itulah cerita sana. Kita kena cerita sana dulu. Oh, sana dulu baru berakah. Okey. Okay. So jadinya kalau macam kita lah nak MJ ni kan. Bukan macam MJ biasa-biasa lah. Okay, aku ada 1,000. Aku 10% dah masuk dalam lindung tadi. Labur simpan dalam lindung. Berapa? 100. 100. Lepas tu 20% minimum lah untuk labur. 200. Okey. Habis so nak belanja? Habis aku nak belanja, aku nak bayar. So itu tak selalunya kita fokus kepada masalah. Kan? So jadinya kita kena macam cari lah ni. solusi. Taklah macam Datuk. Yelah macam saya lah. Saya beralas. Okey, macam mana solusi dia? Solusi dia, sanggup tak kurangkan belanja? Sanggup ke? Tak ramai orang sanggup, Datin. Tak boleh lah Datin, nafsu. Nafsu Ya, tengok TikTok, tengok tu tengok sini. Tengok Shopee, nak beli. tengok Lazada. Sekarang ni perempuan semua dah pemalas. Apa pula? Ya, sekarang perempuan semua dah masak. Kita ni perempuan. Masak. Okey, dia kata apa tau? Dia kata macam, lagi mahal ni bang. Kita nak masak, buang masa ni. Lepas tu tak makan sangat. Baik kita order je. Berapa ramai dah orang perempuan ni. Masalahnya. Berapa bajet dia tu? Macam saya masak. Saya masak. Saya masak. Datuk. Apa masalahnya? Tolong aku. Memang saya masak. Boleh tanya. Kami masak. Dia oranglah isteri yang baik apa semua. Saja je promo. Datuk, sebenarnya dia ada dia punya ukuran dia. Kan kalau kita tengok tadi ada baki lagi berapa persen? 70%. So buat apa 70% tu? Okay, komitmen kita 60%, kita punya sampah 10%. Sampah dia panggil. Formula kewangan ni kenapa Angel letak nama dia sampah? Supaya man-man lah buat sampah tu. Sikit-sikit. Kan sikit-sikit. Sebab Angel tak namakan dia reward. Makan KFC, Starbucks kan. Kalau kita namakan reward, nak lebih lah reward. Kan? So dia kena ada ukuran dia. So jadinya bila kita dah simpan dulu, barulah kita decide kereta berapa harga, rumah berapa harga dekat bahagian komitmen. Kalau macam tu lambat lah pakai beli kereta. Bukan lambat. Formula tu dengan gaji yang kita ada boleh terus tusun. Mengikut kemampuan kita lah. Ya. Tapi tak canggih lah Datin. Sebab apa? Datin pakai kereta macam tu, saya pakai kereta kecil. Saya nak sama taraf dengan Datin. Saya dah kena. Tak apa, MJ bagi dia punya ayat sentap dia kan. Ukur baju di badan sendiri. Ukur kewangan di poket sendiri, bukan poket jiran sebelah. Tapi sekarang ramai rakyat Malaysia ukur dia dekat jiran sebelah. Ini berlaku sekarang ni. Macam contohnya lah. Okey, dah cakap. Cakap pasal kereta tadi kan. Okey, kereta ni saya nak tanya dengan MJ kan. Kereta ni beli baru bagus ke beli second hand bagus? Okey, berbalik tadi posting MJ semalam. Siapa yang perasan? Kalau tak ada duit 1 juta, jangan beli kereta 1 juta. Kalau tak ada duit 1 juta. Kalau tak ada simpanan 1 juta, janganlah beli kereta harga 1 juta. Memang takut kena let go je nanti. So dia ada unjuran dia, berbalik kepada soalan Datuk tadi kan. Second hand bagus ke baru ke bagus kan. Okay, tu dia ada pro and cons dia kan. Dia ada dia punya risiko dia. Kalau kita beli second hand, kelebihan kepada yang baru, kita boleh dapat servis kan. Kadang-kadang package daripada kereta baru. Tapi kena tanya diri kita sendiri, berapa yang kita mampu bayar? Berapa yang kita sanggup korbankan? Kan? So untuk tak langgar dia punya guideline, tak langgar nak decide ni betul ke keputusan aku, dia mesti ada unjuran dia. So kereta yang sesuai untuk kita beli adalah kereta yang 12 bulan gaji. Itulah harga kereta yang layak kita beli. Contoh gaji bersih 3,000, darab dengan 12, 36,000. So itu value. Dia layak beli kereta yang harga 36,000. Tak kira lah second hand ke,
Apa ke kan? Tapi ada je sekarang kereta yang baru pun dan dengan value yang ada tu. Cuma mungkin tak agah. Ada yang biar papa asal bergaya nak beli kereta mahal-mahal tapi beli kereta second hand. Last menanggung pula maintenance dan sebagainya. Oh macam tu kira dia. 3,000 kali 12 itulah bersih Datuk. Gaji bersih bukan gaji kasar. Gaji bersih. Gaji bersih. Gaji kasar tadi nanti dia kira sekali dengan KWSP. Dapat kereta mahal. Lagi mahal, lagi tinggi. Ada orang sekarang ni dia nak melabur sekarang ni macam tadi kita bincang cryptocurrency. Melabur. Dia tengok orang semua melabur dalam Bitcoin, cryptocurrency semua melabur. Lala kena kencing. Okey. Ni apa cerita ni? Yang dia labur tu pakai duit apa? Duit kecemasan ada ke tak? I mean Pinjam. Pinjam. Duit pendidikan anak kadang-kadang diorang ni pergi melabur. So SOP dia nak pergi level labur tu Datuk. Salah lah. Jauh. SOP nak pergi level labur sebab 3 kemungkinan dalam kehidupan kita. Pertama, umur kita panjang, kita sihat. Kena rancang tak kewangan kita? Kena. Tak mati-mati ni. Duit kena ada lah. Takkanlah sampai kertu kita nak bekerja. Betul kan? Betul. So jadinya kalau umur panjang, kita nak kena urus kewangan kita. Kalau umur panjang, sakit pula, cacat pula, cer. Kan? Kena urus juga. Kan? Dan kalau sekiranya kematian awal pun kena urus juga. So jadinya urus tu adalah perkara utama. Tak kiralah M40 ke B40 ke T20. Macam tu Datuk. Tapi sebenarnya bila macam MJ cakap tadi, sebenarnya orang ni emosi, nafsu yang membuatkan banyak orang tak boleh, keinginan tu membuatkan dia orang tidak boleh menabung dulu. Bila tak boleh menabung, kau tidak boleh melabur. Tapi ada orang dia ada duit. Dia duit banyak. Tapi dia tak nak melabur. Bagus ke tak bagus? Kenapa dia tak nak melabur? Sebab dia rasa, kenapa aku nak melabur? Aku dah cukup makan pakai dah cukup lah. Tak, mungkin dia tak, macam MJ cakap kot, dia ada banyak duit tapi dia tak earn ilmu tu. Jawapan dia ilmu lah. Contoh tadi MJ cakap kan Datuk, inflasi 3%. Duit kita kalau kita tak laburkan, duit kita mengecut. Sebab faktor kadar inflasi. Kalau dia commit pula personal loan, dia commit pula car loan, hire purchase, kan? Dia commit pula housing loan. Bermaksud duit flow in akan flow out balik dekat bank. Betul. Duit kita makin kecil. So kalau kita tak masukkan elemen pelaburan, kitalah yang rugi, penat kerja, duit kita mengecut. Kita nak kembangkan duit kita. Nak pula sekarang OPR dah 3%. Apa benda OPR ni? OPR ni apa? Cuba bagi tahu sikit. OPR. So overnight policy rate ni kan di-announce oleh siapa? Bank Negara. Lepas tu bank-bank ni kalau dia nak bagi kita financing, dia ambil duit daripada mana? Bank Negara kan. So dia meminjam di Bank Negara, kita pula meminjam dengan bank. So bank nak untung tak? So bila OPR naik, yang diberi arahan oleh Bank Negara untuk katanya kawal ekonomi, so bank-bank pun akan hantar surat dekat kita mengumumkan kenaikan OPR. Dan bank decide untuk menaikkan OPR dengan 3 mata juga. Kan? OPR naik dah 3 mata, so revise lah rate dia. Berubah lah. Maknanya kita ditipu lah. Tipu? Ditipu lah. Siapa yang sign? Yelah, masa kita sign banyak tu. Tapi ada klausa dia. Tapi bergantung kepada perubahan OPR. Kita yang tak ada ilmu ni pun tenyih. Yelah, masalahnya agreement tu side dia orang je. Kita tak boleh keluarkan agreement kita. Kalau tak sign tak dapat loan. Memanglah agreement daripada pihak yang memberi. Memberi dan menerima. Siapa suruh terima? Dia macam tu. So jadi, kita kebanyakan kan sebab MJ ni ketentuannya memang cikgu kewangan kan. Betul. So jadinya MJ alert lah all the clause, kita baca baru kita sign. Tapi rakyat kat luar sana bukanlah semua dalam kewangan. So dia jadi macam excitement dia bila nak beli kereta, beli rumah, janji loan lepas, rate apa pun tarah je. Bagi je. So kat situ dengan ilmu sebenarnya kita boleh memilih Datuk. Mana bank yang boleh bagi kita rate yang paling rendah. So contoh macam MJ, MJ beli kereta hari itu, MJ apply 3 bank. So bila apply 3 bank, MJ akan negotiate. Okay, CIMB bagi ni, you boleh bagi berapa? Bila yang satu lagi bank bagi ni, yang ni boleh bagi. So MJ akan get the best rate yang paling rendah. Tu bila kita ada ilmu, kita boleh decide dengan ilmu. Yelah, sebab kita yang nak tanggung benda tu. Kan? Long term, especially rumah. Yes, in the end of the day. Cuma sekarang ni MJ, bila MJ tengok ramai budak muda dah bekerja dan mereka ni orang kata senang pula nak dapatkan credit card.
Credit card, okay? Jadi ini kadang-kadang pada diorang adalah this is another additional untuk diorang sebab kalau cash tak ada credit card. Itulah punca dia daripada formula urus gaji tadi. Bila diorang tak ada guideline, diorang akan simply membuat keputusan. Okay, contohlah culture-nya kepada budak-budak remaja kan. Okay, bila dia habis belajar, dia bekerja, apa yang akan berlaku? Apa decision kewangan yang biasa dia buat? Beli kereta, betul tak? So, pernah ke dia tahu yang kereta tu kena gaji bersih darab 12 bulan? Tak tahulah tu. Okay, so dia main beli je. Oh, seronok nak cari awet kan. Kereta nak kena best-best. Beli kereta best-best. Lepas tu bila dah dapat awet pula kena kahwin. Oh, nak beli barang hantaran. Nak beli tak ada duit, credit card solution lah. Credit card. Kan? Jadi kahwin tu pelaburan. Memanglah Datuk. Tapi ada solusi lain. Contoh macam saya MJ dengan dulu boyfriend kan. Kami nak kahwin, kami berusaha buat pendapatan tambahan. Nak kahwin cepat. Kan? Memanglah. Jadi takut, berusaha untuk takut tak dapat. pendapatan tambahan tu dari segi Contoh MJ jual tudung. MJ ada modal berniaga RM200. Bukannya banyak pun Datuk. RM200 je. RM200 je. MJ pergi jalan jumpa abang Abang Klaten ni. Cakap dengan dia, saya nak jual, saya ada modal RM200. Jual kat office je. Satu tudung dapat untung RM5 je, Datin. So jadinya daripada keuntungan tu at least boleh cover duit makan, boleh cover duit LRT masa tu kita tak ada kenderaan lagi. So jadinya objektif tu kena jelas dan tindakan tu. Mindset kita kalau tak ada duit pinjam. Sebenarnya salah. Mindset kita sepatutnya perlu ditukar. Bila tak ada duit, kita kena cari duit, macam tambah mana duit, nak tambah income. Dan melaburkan ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Maksudnya dalam tadi MJ kata saya duk fikir tadi melabur nak melabur puluh ribu je ni. Rupanya RM200 pun boleh melabur. Tengok persekitaran kita lah. Kalau kita rasa persekitaran kita macam ni, kita tengok apa yang kita nak jual. Kalau jual kerepek lah. Walaupun untung RM1. RM1 tu untung juga kan. Jangan dikira alah sikit sangat. Kau janganlah kau jual kerepek kau nak untung RM1,000. Betul-betul. Yang penting usaha. So jadinya macam Datin Krisawan tadi kan, credit card. Bila dia ada objektif yang jelas, macam contoh MJ ni asal daripada memang B40. So MJ sangat ada objektif yang jelas macam mana nak dapat 1 juta pertama. MJ masuk umur 21 because turning point dia Datuk macam ni. Saya dibesarkan dalam keluarga yang susah. So bila saya dah habis diploma, saya nak sambung degree pun mak ayah tak ada duit. Lepas tu saya cakap, saya ni kena kerja gaji RM1,200. Gaji bersih tak sampai RM1,100. Bagi mak RM200, ayah RM100, mak RM100. Cakap bila mak bapak aku nak kaya ni dengan RM100. Tu yang start jual tudung dan sebagainya sebab nak cari duit lebih. Tapi in the same time, kita nak juga, kita kahwin juga kan. So jadi earn tu, flow in tu, duit masuk ni kena banyak. Untuk kita capai objektif kita tu dengan pantas kan. So jadinya start bila ada objektif nak kaya, ada objektif nak mak bapak kita senang, kita akan find a way macam mana nak dapat duit extra. Buatlah multi level lah, M-way, Causeway, macam-macam way lah. A to Z semua join kan. So jadinya MJ pun jadi ejen insurans dulu 23 tahun yang dulu, modal RM40. Itu pun MJ bersyukur kerana akhirnya MJ jadi certified financial planner because of the journey mencari pendapatan tambahan tu kan. So MJ meletakkan objektif 1 juta, aku nak jadi jutawan. Sebab pada ketika dah bekerja habis diploma tu, mak nak buat toilet tak cukup RM6,000. Tak ada duit. Tak ada duit RM6,000 ni. Macam mana aku nak dapat duit RM6,000 ni dengan cepat? Masa tu umur 21. Lepas tu pinjamlah bos Datuk. Menggigil ni nak masuk bilik bos ni. Kau nak apa? Bos garang. Tapi baiklah bagi RM6,000. Bayar 2 tahun setengah tak silap MJ, 30 bulan. Bayar balik secara installment. Bayar 200 lebih macam tu. Tapi lepas sebelum resign tu dah sempat lah habis bayar. So journey tu lah yang membuatkan MJ turning point tu, aku tak nak pinjam manusia dah. Sebab aku rasa hina pinjam manusia. Sebab dia baik tapi cara tu kan. So jadinya pun MJ terus, aku kena jadi jutawan. Aku kena capai 1 juta pertama. Jadi macam mana so MJ? Goal 1 juta pertama tu yang menjadikan MJ disiplin menabung. Anak Felda dah tu ada KPF kan. KPF 1 ada, KPF 2 ada, KPF 1 RM300,000 limit, KPF 2 RM500,000, total RM800,000. So tak cukup tu, kena kahwin dengan anak Felda juga supaya tambah sikit. Jadi kahwin dengan anak Felda. Kahwin dengan anak Felda. Maknanya tak jujur lah awak kahwin tu. Tak jujur jugalah. Tak adalah. Jodoh Datuk tu kau tak nak gadai. Takutlah. Tak adalah. Dia kata dia nak tambah KPF tadi, dia kahwin dengan anak Felda juga. Maknanya aku tanyalah, direct aku tanya. 22 tahun dah kahwin, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan?
So jadinya goal dia, kenapa MJ tak simpan ASB dengan tabung haji ketika itu? So keputusan MJ menyimpan di KPF kerana bila kita bercakap tentang tempat yang kita simpan untuk dapat return, kita kena melihat kepada sejarah pulangan tempat tersebut. Sejarah ASB berapa, sejarah tabung haji berapa, sejarah KPF berapa. KPF berapa dia punya zaman MJ 20-an dulu boleh dapat 16%, 15%. Oh, just imagine kalau ada 800 ribu. Sekarang masih 9 lah. 9. Sebab ni banyak orang tak nampak koperasi ni sebenarnya. Sebenarnya koperasi ni ada dia punya pulangan dia macam bank rakyat kadang-kadang. Dia orang tak nampak. Bank rakyat pun koperasi juga kan. Jadi dia orang kat Malaysia ni pandang koperasi macam sebelah mata saja. Sebenarnya koperasi ni dia study, punya kena study. Tak banyak ilmu tentang koperasi ni tu. Tak banyak. Memang tak nak ambil tahu. Ingat aku pun dulu tak tahu je. Aku ingat koperasi sekolah aku je lah. Duk bayangkan kalau semua orang ada impian untuk reach simpanan 1 juta pertama. Nampak macam poyo lah 1 juta. MJ B40 ni yang bermula daripada kosong finally dapat. Sebelum reach 30 dah dapat dah. Kan? Sebab dengan tabiat menabung dan bila kita ada impian 1 juta, buatlah pendapatan apa ni? Pendapatan MJ44 dah. Maknanya dah multi-billionaire lah. Kalau sebelum dia 30 dia cerita 21 umur 21 tahun. Sebelum 30 dah dapat sejuta, sekarang dah multi-millionaire. Dia dah berapa juta? Kayangan lah. Katanya tanya berapa juta dah. Dulu B40 sekarang kayangan. Jangan tanya berapa juta. Dulu B40 sekarang kayangan. Tapi tadi sebelum MJ, kita call MJ ada masalah tadi. Masalah apa? Masalah dia macam ni. Saya tengah borak. Sebenarnya kita nak borak 2 orang je. MJ baliklah sekarang. Saya cakap terima kasih. Last minute dapat datang juga petang ni. Selesaikan masalah kita dah start pagi tadi. Masalah dia pasal Forex. Pelaburan dalam Forex. Okay. Itu yang saya jam dengan Datin tadi. Alamak, Datin tanya saya, Forex macam mana tu? Aku mana tahu. Itu yang saya scroll cari. Sebab cara tu macam semua tahu. Forex ni okey ke kita melabur? Haram ke halal sebab ke? ramai kan sekarang ni kalau you tengok dekat mana-mana pun even dalam media sosial ke apa ke, benda tu macam keluar. Okay. So kalau MJ tanya soalan tu balik dekat Datuk punya perasaan was-was ke ataupun tak was-was? Saya was-was. Kalau was-was tak perlu. Oh macam tu je? So kita kena tanya dia sebab MJ punya ilmu dalam MJ Educate Rakyat Malaysia adalah keberkatan kewangan dulu. Kalau sebab Allah dah bagi insting was-was, janganlah kau buat. Tapi ramai sebab setiap orang, manusia ada insting dia. Tapi ramai orang yang akan rasa nak melabur sebab cara mereka tu letak di media sosial adalah melalui kereta, apa semua. So sometimes kita hanya selalu nampak rezeki dalam bentuk kewangan. Kita rasa kita melabur forex ni kita dapat return banyak apa semua. Tapi mungkin kerana kita melanggar keberkatan, tiba-tiba gaduh laki bini selalu, tiba-tiba anak nakal kan. So benda-benda macam ni kita berbalik kepada keberkatan. Banyak benda kita bincang hari ni. Terima kasih. Kita kena simpan duit dulu. Kena menabung tu. Lepas tu kita menabung, lepas tu kita cari ilmu untuk kita buat pelaburan. Macam mana pelaburan apa? Supaya duit yang kita simpan menabung tadi tu tidak akan hancur di tengah jalan. Betul. Kalau tidak, apa yang kita simpan, kita tabungkan tadi, tak ada ilmu, maka akhirnya kita akan jadi parah dan kita akan menyalahkan kepada pelaburan. Pelaburan ni ada banyak benda, macam MJ cerita tadi, carilah pelaburan yang selamat. Seboleh-bolehnya kalau tak ada ilmu pengetahuan, cari yang selamat, yang kerajaan pantau. Di bawah kerajaan macam amanah saham apa. Kalau nak lagi selamat, bagi duit tu kat aku. Dia sambil menabung, sambil menimba ilmu. So kita tak cakap 1 juta lah kan. Kalau kita cakap kita impikan 100,000 pertama kan. 100,000 pertama kita kumpul sambil cari ilmu. Bila cukup 100,000 kita pelbagaikan pelaburan. Okay, mungkin 20% dekat ASB, 20% dekat tabung haji, 20% dekat emas, 20% dekat unit amanah, 20% kita belajar ilmu saham dengan Tuan Haji Asri ke, dengan siapa-siapa guru saham. Cari guru, cari circle, cari guru. Bila dah ada circle, dah ada guru, kita punya keputusan tu akan lebih bagus dalam decision kewangan tu. Anda yang menentukan hitam putih kehidupan anda, di mana anda nak tentukan. Jadi yang paling penting apa yang MJ kata tadi Datin,
Ilmu dan guru. Ilmu dan guru ya. Yalah kalau kita belajar ilmu tak ada guru pun masalah juga. Sebab ramai sekarang orang belajar kat online. Yeah. Dia tengok kat online. Kena kencing. Lepas tu kena kencing, lepas tu in the end of the day you nak I kencing pun dah tak ada. Tak lah, in the end of the day you dah saving a lot. Lepas tu you nak kena start all over again. Betul. Jadi, okay, terima kasih MJ. terima kasih sama-sama juga Datuk Datin. Kerana sudi bersama last minute last minute dapat kongsi. Tapi saya tak puas hati dah, nak panggil lagi lah. Nak panggil lagi nak bincang banyak benda ni dengan MJ. Saya terpaksa pergi sekarang sebab saya punya flight untuk ke Zimbabwe petang ni. Okay. Ada apa kat Zimbabwe? Saya ada bagi talk kat sana. Wow. Hitam putih kehidupan anda yang menentukan kehidupan anda. Okey, jumpa lagi minggu hadapan dengan topik yang lain. Saksikan Hitam Putih Kehidupan di Usanita Channel, YouTube dan juga Suhan Channel. Assalamualaikum, bye. Bye. Usanita.